Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Plus makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan saya kat sini bukan keseorangan tapi ditemankan dengan Ustaz. Alhamdulillah. Sihat, Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dah sudi undang saya. Macam orang luar pula. Kan? Tapi tak mengapa. Okey, bulan September ni, sepanjang bulan September ni kita special sikit tau. Okay. Kita sebab banyak orang email, boleh tak kita nak masuk Zoom lah gini-gini, kita nak panggilkan. Habis daripada luar negeri takkan nak datang kat Singapura dengan COVID macam ni. Susah kan? So kita adakan Zoom. So sepanjang bulan September ni kita akan Zoom dengan mereka yang mengikuti puaka yang berada di luar negeri. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak cakap terima kasih lah pada ini. Sukma Rasa. Sukma Rasa. Sukma Rasa ni tengok tu. Punya career. Ni. Yang itu rasa apa tu? Tak tahulah, bismillah saya rasa dulu. Yang ini. Rasa Yang ini apa? sedap. Ni dah yang rasa? biasa punya. Oh, ya. Biasa punya. That one is apa rasa? Ubi. Gula Melaka. Gula Melaka. Nak? Ni dah makan. Sedap. Very nice. Lembut. Terima kasih. Dan kita ada ini, Nagasari tak silap. Nanti senang makan lah Kenapa Nagasari ya? Nagasari kan? Rasanya lah. Buka. Kau tak ada Nagasari, naga tu. Itulah dah naga Okay. lain. Baiklah. Terima kasih kepada Sukma Irama pula. Sukma Rasa. Itu Roma. Roma Irama. Roma lain. Makan Ustaz. Makan silakan. Kita belum mula ni makan. Betul, Betul Nagasari. Nagasari. Ke pelepak pisang ni? Betul, pelepak pisang. Nak Nagasari, pelepak pisang. Betul. Ada pisang putih. Ada pisang. Yalah. Pisang. Okey. Kalau nak order boleh ke Sukma Rasa. Sedap? Belum rasa macam nak sedap. Dah baca bismillah belum? Dah mati dah. Okey. Nice. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Kita akan mulakan sebab tamu kita ni dia perhatikan kita makan je. Kesian Ustaz. Sorry ya. Okey, tamu kita daripada Dubai, Puan Ann. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Puan Ann, ada tak makanan-makanan sini kat Dubai? Tak ada. Tak ada. Terliuk je lah tengok. Tapi kalau macam ingredients ke apa, kalau nak masak lemak ke ataupun nak masak santan ke ada. Lemak semua ada lah. Ada. Cuma kalau macam kuih Melayu selalu susah lah nak dapat. Okey. Baik, Puan Ann daripada Dubai. Pernah sekali kita adakan Zoom untuk suka-suka bila kita ada ke atas cruise Ustaz. Dan sekarang beliau pun banyak cerita yang nak diceritakan. Pernah, terima kasih Puan Ann juga bagian kita bakhur. Dia datang kat Singapore that time. Baru last 2 weeks gitu Last 2 weeks Betul. Tak lah last 2 weeks. Tapi tak sempatlah datang ke sini. Okey, Puan Ann, cerita Puan Ann macam mana? Kita mulakan. Boleh. Okay, insyaAllah. I cerita masa time I pregnant lah dulu. This was like 18 years ago, 18 tahun lalu. So I was actually in charge of macam volunteers events. So every week memang akan balik lambat lah. Pukul 10, pukul 9, 10, 11 gitu. Then I was about dalam 2 bulan pregnant tu belum buat apa-apa announcement lagi to my colleague semua. Pasal masa baru lagi kan.
Tapi my manager call me to the office. My manager cakap, Anne, you pregnant eh? So I said, macam mana dia ni tahu? Pasal I belum rasa siapa. Kata, oh tak ada. Pasal yang caretaker tu cakap dekat this organisation ni dah start ada gangguan. So I said, oh okay lah. Then dia cakap lah, okay, from this moment onwards, try not to go back late lah, dia cakap. But tak boleh lah, pasal debrief and all that kan, mesti balik lambat ni. So one of those days yang I balik lambat, I took a cab home. Dalam taxi tu, ternampak atas bumbung, the organisation is very short lah, 2 tingkat je. Atas bumbung taxi tu ada burung warna putih, besar. Dalam hati tau, cakap, malam-malam gini pukul 11, burung masih bangun ke? Kan burung semua dah tidur. Macam dah tak dengar berkicauan semua kan? So balik lah. Bila balik tu, tak ada apa-apa lah. Then, malam tu, pintu rumah, the main door, kena cakar. Dengar bunyi. Kena cakar. At first, my sister was awake lah. Dia ingatkan bunyi hujan. Lampu laut-lip tau, macam against the window kan. Kata, tak ada angin, tak hujan. Dia dengar betul-betul, it was from the door. So dia masuk bilik terus. Then the next day kita buka pintu, nampak ada bekas cakaran. Like I think banyak lah, macam like that, banyak dekat pintu. Then one of my volunteers lah tahu kan pasal gangguan ni semua. Dia belikan ICD against gangguan jin dengan syaitan. So bila I play the CD dekat dalam rumah, mula-mula okay. After the third time tu, suddenly macam ada bunyi macam ada scratches tau. Bila I tengok kat belakang, there were no scratches. Tak ada apa-apa, tak ada garisan, tak ada apa. Terus okay lah, tak boleh main the CD anymore lah, because macam especially part mana tau, part surah Nabi Sulaiman surah Sulaiman, that one ada scratches. Then bila one of those days yang I balik lambat then kat dalam bilik terbau wangi sangat. Dia bau, ya Allah, wanginya. I ingatkan ada orang tabur bedak ke apa tau. Then I ask my mother lah, siapa tabur bedak ni? Bau wangi sangat dalam rumah ni, dalam bilik ni, I said my room. Then my mom cakap, tak ada orang masuk bilik pun. Then okay, then after that terus saya rasa ngantuk sangat, penat sangat, terus nak tidur. Macam belum tukar baju ni, terus saya nak landing dia, katil dah memanggil. Then I change and all that, terus tidur. Masa tengah nak lelapkan mata, saya perasan tau dekat depan katil I sini, this is my dressing table sini. In between katil dengan dressing table tu ada perempuan. And that time my husband kerja shift. Dia tak balik lah bila dia kerja shift. So perempuan tu tengah dekat dressing table, tengah like that. Nampak tengah nak tidur. Lepas tu nampak mata dah berat lah, tak boleh bangun langsung. So nampak daripada dressing table tu dia jalan towards my katil, and by the time dia jalan gitu, I dah tidur. So I force myself to wake up. Bila I force myself to wake up, I bangun tau. Then I pergi towards the door and I look back. Betul ke ada perempuan kat sebelah ni? And I saw myself and another woman sleeping. Macam out of body experience. I don't know whether you have experienced it ataupun maybe mungkin mimpi lah. I pun tak tahu. So I went back to my body. Terus bangun. Terus I keluar. And tak tahu lah, sempat tutup pintu pula tu. Dia sempat tutup pintu tu, saya nampak ada perempuan tengah tidur. So I went to sleep at my mother's room. So sejak daripada malam tu je, I tidur dengan my mother lah. I tak berani nak tidur sekarang bila my husband kerja shift. And then
Lepas tu bila another day pula, my husband dia balik around 10 PM ke apa. Bila dia balik 10 PM, selalu dia, bila dia knock on the door, he will knock like, Assalamualaikum, he will say that. Okay. Then I heard tau dia knock. Tak dengar dia beri salam. Saya cakap, dia beri salam ni pelan sangat, I tak dengar ke, ataupun it's just somebody knocking on the door. So, dengar lagi. I look at the peephole. Tengok tak ada orang. I call my husband, where are you? I tanya. Dia cakap, I dekat car park lah. Kata, it wasn't you just now yang knock. Kata, belum lah. 5 minutes later, my husband balik. Assalamualaikum, dia cakap. So, I open the door lah. Then, dekat rumah, dalam bilik, masa I masuk toilet, nak masuk toilet, ada grasshopper tau. I tinggal tingkat 6. I don't know how the grasshopper got inside because tingkat bilik I sentiasa tutup. I saw the grasshopper. So I said to it, kalau kau ni jin, aku tak benarkan kau duduk sini. Kau keluarlah sekarang. I said like that. Masuk toilet, keluar toilet, grasshopper tu hilang. Then, masa saya tengah sarat tu, my sister, my husband dengan I were in the living room. Semua dengar ada orang humming coming from my room. Bunyi dia punya lah merdu, ya Allah. Very nice, very soothing. Tapi that humming tak ada orang boleh buat because dia macam vibrating tau suara dia. My husband cakap, masa tu kan pager. My husband cakap, maybe it's my pager. Dia check tau. Dia masuk bilik check, kata, bukanlah pager dia. So my sister ingat I was humming, nak takut-takutkan dia. I ingat my sister ni tengah buat homework, tengah humming. It wasn't lah. Dia hum. Terus tu, my sister nampak ada benda putih flew out of the window. Across lah. Then I tidur. Sorry? Tak ada. Nak cakap ni pasal betul lah bila Puan N ceritakan, teringat Ustaz cakap kalau macam benda ni selalu nak mengganggu kita, kita macam buat bodoh je Jangan layankan. Agaknya dia pun dah bingit. Dia nak tahu kan buat bodoh je semua. Tu terbang je lah keluar. New Zealand lah. Kat Singapore. Ni semua kat Singapore. Semua that happen is in Singapore. Kat Dubai alhamdulillah tak ada macam pelik-pelik gini berlaku lah. Jomlah kita pergi Dubai semua pindah. Lepas tu I mimpi lah. Dah sarat. Ni betul-betul dah sarat mengandung lah. Lagi berapa hari katnya I deliver. I mimpi ada kat kapak tau. Tengah tunggu my husband. Then suddenly ada perempuan datang. Perempuan ni datang dari sebelah I. Dia cakap, aku nak anak kau. Saya cakap, tak boleh lah, ni anak aku. Kau tak berhak ambil anak aku. Terus perempuan tu jalan. Then after that baru, alhamdulillah I bersalin lah. But ini semua berlaku kat rumah tau. Dekat kerja pun dia kacau. Kat kerja I tengah macam balik lambat kan, tengah debrief, tengah apa semua. Dia kan 2 tingkat. Tingkat 2 tu kecoh lah. Macam ada orang sirit kerusi lah, benda jatuh lah. Banyak kali lah yang caretaker tu cakap, N, balik sekarang. Jangan stay lagi. Benda tu dah ganggu kat sini. Jangan stay. Nanti lagi teruk mudarat nanti, dia cakap. Ni Puan tadi sebut pasal grasshopper kan, belalang. Ya. Ni saya teringat ada orang tanya pasal grasshopper, dia message kan, Puan dia cakap, saya nak tahu adakah peleset ni memang wujud ataupun memang orang suka hantar-hantar pakai peleset. Okey. Habis kalau sebab mak dia cakap kau nampak grasshopper, baca ayat kursi ke apa, pintal kepala dia, tengok kau ada rambut. Maknanya orang selalu hantar buat. So ni adakah mitos ataupun memang betul Ustaz? Memang betul. So ada sebahagian dia cuma ramai orang fikir dia hanya grasshopper je kan, peleset je. Padahal bukan peleset je. Dia ada beberapa binatang yang lain. Di antaranya adalah cicak.
Cicak pun sama. Kalau kat Indonesia lebih tepat lagi bukan hanya cicak sahaja, tapi boleh juga dipanggil sebagai tokek. Ya. So tokek tu seperti cicak tapi lagi besar. Ya. Gecko. Gecko, yes, gecko. Banyak tengok kartun ni. Dia macam tokek. Macam itu. So itu pun termasuk dia sebetulnya dia punya sihir dia bukan dia punya that specific pelesit tau. Dia can be pelesit tu adalah di antara dia punya mata-mata ataupun dia punya spy bagi si dukun tersebut ataupun si bomoh tersebut to spy your house, keadaan dia macam mana. Jadi kalau you perasan kalau you ini then dia akan berhenti sampai situ je. Tapi kalau you tak tengok, you buat bodoh apa ni semua, then dia akan spy, then dia akan jalan. That's why it's always bila you jumpa selalu kena keep your eyes on it. Sampai you bunuh ke apa gitu, jangan tinggalkan. Once you tinggalkan, then it's hard for you to jumpa balik. Dia akan menghilang. Nak baca-baca. Ustaz, sorry, if I macam cakap dengan dia macam if you are jin then get out of my house kan, itu consider dia dah keluar ke belum? Because I cannot find it after that lah. Tak jumpa lagi kat mana-mana. Cari juga tak ada. Itu wallahualam juga. Saya tak boleh so memang nak kena bunuh. Memang nak kena bunuh lah. Yes, it's best tu kalau boleh bunuh. Kalau you tak nak bunuh, then tarik keluar. Tapi for me myself, I always think positive first. That's my my view, point of view. Is always think positive dulu. Nak macam mana pun kadang tingkat 12 ke tingkat 11 ke apa. You know nowadays BTO, HDB or whatever, dorang ada all this naik to one level to another level kan, dia ada this apa yang pallet, bukan pallet, apa yang benda yang parapet. I don't know lah how lah mana jump ke apa. I will always think positive first. Tapi kalau rasa macam tak masuk akal ke apa kan, then I will bunuh ke ataupun saya akan buang keluar lah. Okay. Kalau praying mantis pun sama? Praying mantis sama. Semua satu jenis. Cute saya praying mantis. Semua satu jenis. Lebih kurang seperti itu. Anything that mostly can fly ataupun yang macam tadi lah, cicak. Wow. Okey, ada apa-apa soalan Puan untuk Ustaz yang mungkin dengan saya nak tambah sikit tadi boleh? Boleh. Yang tadi yang katanya pasal yang ada kata Sulaiman kan? Ya, yang tadi CD tu. Yang ada katanya Sulaiman tu dia ada bunyi cakaran, kemudian ada gangguan. Memang ayat tu dia memang khusus untuk bagi seorang itu yang terkena sihir ataupun rumahnya ada sihir. Ayat tu sebetulnya bukan surah Sulaiman, dia surah Al-Baqarah ayat 102. Dimulakan dengan kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. So itu dalam ayat tu you boleh baca isinya adalah sejak bila sihir ni ada, kemudian siapa yang mengajarkan tentang sihir, kemudian apa mudaratnya, apa dia punya kesan dia kalau seorang itu terkena sihir. Di antara ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, di antaranya adalah pemisahan antara suami dan juga isteri, dan banyak-banyak lain lagi. So that one you boleh baca surah Al-Baqarah 102. Okay. Sebagai pendinding pun boleh lah gini. Pendinding boleh untuk menghancurkan sihir. Jadi orang terkena gangguan, you baca ayat tu. Kalau dia ada reaction lebih banyak pada ayat tersebut, maknanya dia terkena sihir. Kalau dia tak ada reaction at all, dia ada reaction ke ayat lain, mungkin dia terkena daripada penyakit ain ataupun mungkin ada gangguan diri sahaja. So macam-macam. Okay, insyaAllah lah I will try and memorize kalau boleh. Can insyaAllah, that's good. Pasal malam-malam ni semua kan will be weapon lah kan, ammo. So, okay, ada cerita lain lagi? ada soalan lain? Soalan, ada soalan? Soalan tak ada, but at the end of the day nanti I tanya you boleh? Boleh. Of the whole session. Because I have already listed down my questions. Okay, kita ni pukul 9 kat Singapore kita start kan. Sebenarnya kat Dubai dah pukul 5 lebih, dah pukul 5 gitu 5 jam kan? 4 jam. Oh, Dubai 4 jam. Okay, ada cerita lain? Okay lah, since I cakap pasal my pregnancy then my son lah dia lepas dia bersalin, I think umur dia about 3 tahun kot.
kita pergi makan lah, my husband, my son dengan I dekat Changi. So lepas makan tu, it was on a Friday. Jadi next day kan tak kerja kan. Jadi kita pun macam, baru pukul 10, kita survey-survey lah kat sini, kat Changi, jalan-jalan. Then we went to this chalet tau, yang macam rows of chalet kan. Kat atas tu kan ada macam chalet tapi untuk government, I think macam SAF or something. I don't know lah, big bungalows. Okay. So dekat hilltop tu, my son was seated behind. Dia cakap, alih-alih dia macam hysteria. Suddenly tau, duduk kat belakang, dia cakap, Mama, I'm scared, Mama. Dia cakap gitu, I want to sit with you. I want to sit in front with you now. Dia cakap, kenapa? What happened to you? Kata, no, in front of you, you can't see? Papa, you cannot see, Papa. Dia cakap, kata, tak ada apa. Ada budak. Mata dia, muka dia, baju dia, semua berdarah. Dia cakap. Then I said, okay, mana ada? Tak ada budak. Mana ada budak kat depan ni? It's an empty road lah kan. So dia cakap, ada budak. He's looking at me. Tapi bila dia cakap gitu, muka dia macam dia tengah tutup, habis dia jenguk gitu tau. He's looking at me. So, okay, tak apa. Why not I duduk belakang dengan you lah, I said at the back with you. Cannot sit in front with me. Kata, no, jangan buka pintu. Kata, kenapa? Dia kat sebelah you. Dia cakap, you kat sebelah you. Don't open the door. Nanti dia masuk. So I said, okay. Habis, macam mana ni? Then we on the light lah. Bila kita on light je, he became very calm. Terus dia macam, okay, budak tu dah tak ada lagi. So we drove back with the lights on lah. Balik, dah sampai rumah, my husband turunkan kita dulu dekat bawah blok while he went up to the car park to park the car. Dah sampai rumah, I cakap, okay, cuci kaki. Balik rumah, kena cuci kaki. Toilet pula betul-betul sebelah tingkap. Dia refuse untuk masuk toilet. And then tingkap bilik pula terbuka lah. And dia cakap, Mama, he's there. Kata, who? The boy with the bloody face. He's there. He's looking at me. Saya cakap, I tak nampak kan. Saya cakap, okay, why don't you? Okay, you baca. Baca apa? Budak 3 tahun, mana dia tahu baca? Cakap, okay, just say Allahu Akbar. Go away. So dia cakap gitulah. Allahu Akbar. Go away. Dia cakap gitu. Then budak dia cakap, he's playing peekaboo with me. Dia main cak-cak. He's playing peekaboo with me. Then Mama kata, what? Kata, he said, I think he wants me to be his friend. He wants me to follow him. Allah, darah dah berderau lah masa tu. Hati pun macam dah tak boleh cakap lagi lah kan. So I said, okay, kita baca. You cakap je, I don't want to be your friend. You leave me alone. Don't disturb me anymore. And just say Allahu Akbar all the way. So dia cakap gitu. While dia cakap gitu, I baca Ayatul Kursi lah. Waiting for my husband to come home. Dia boleh temankan my son. And I tutup tingkap. Bila I nak tutup tingkap tu, dia cakap, Mama, he's still there. He's doing this. Mama, don't go. Dia cakap. So I baca je lah. I cakap, jangan ganggu lah. I baca, I hembus, tutup tingkap. Then dia kata, okay, dah tak nampak lagi. I suruh my husband azan satu rumah. I ambilkan dia air zam-zam, suruh dia minum, sapukan muka dia. I minta Allah untuk kembalikan dia punya semangat. So after the next few days on je lah, ayat-ayat Quran all the way sampai I think about nak kat 1 month gitu. But after that, Alhamdulillah, dah tak ada apa-apa lah. It's okay. So Ustaz, kalau macam itulah, kalau orang kat luar tu macam tiba-tiba gini, mati kau. mampun kau tu balik.
Tapi kalau orang-orang macam kat luar sana yang ada experience macam ni, apa nasihat Ustaz untuk diorang, untuk anak diorang semua? Okay. So the first thing, kalau ada ternampak macam gitu, and kebanyakan, sorry to say benda-benda yang tempat-tempat yang seperti inilah, chalet, hotel, apa ni semua. Sebab tempat yang seperti ini, dia tak jamin yang orang yang tinggal kat dalam situ akan baca Al-Quran, akan solat kan. Sebab lain agama yang akan masuk, kemudian kita pun ada yang kadang-kadang buat maksiat kat dalam dan lain-lainnya kan. Jadi dia tak boleh janjikan keamanan kat situ. Jadi apa yang kita boleh buat, sebelum ke sana pun kita dah start untuk baca ayat kursi. Bila sampai sana, saya selalu amalkan, bila pergi staycation ke, pergi luar negara mana-mana, saya akan selalu bawa spray, balm dengan MP3 player. Selalu. So once you sampai sana je, Assalamualaikum. Kalau you boleh azan, you azan. Then sekali you spray. Maknanya pagar rumah. Dah tahu macam mana nak pagar kan? Then you boleh start to on the MP3 player, which is Surah Al-Baqarah. So just play, tak semestinya kuat. Yang penting play kat situ, biar kasih dia punya benda-benda semua keluar dulu. That's the first thing. Secondly, bila dah nampak seperti itu, nak balik apa semua, pun sama juga, spraykan diri. Kalau ada balm bidara ataupun apa sahaja balm, ataupun kasturi ataupun apa sahaja yang wangi-wangi, gahru pun boleh, oud, dan letak di bahagian belakang. Okay, untuk kita, untuk anak-anak kita. Kemudian ada yang ketiga. Sorry, minyak aroda boleh tak? Oh, itu pasal tak ada dalam hadis Nabi SAW ataupun daripada ulama-ulama kan. Sebab dalam ulama-ulama katanya ada bau-bau yang tak disukai oleh kaum jin. Di antaranya yang pertama adalah minyak bidara, kemudian yang kedua adalah minyak zaitun, kemudian yang ketiga adalah oud, which is gahru, yang keempat adalah kasturi, which is kasturi hitam ataupun putih, kemudian yang kelima adalah za'faran ataupun boleh kita panggil sebagai saffron. Kasturi is musk kan? Yes, mask white mask ke black mask? Okay. Mask ataupun mist. Yeah. These 5 kau boleh pakai ni either or. Boleh pakai kat bahagian belakang yang tengkuk. Okay. Then for anak-anak kita, sebab diorang tak tahu macam nak baca ayat kursi. Diorang tak tahu nak baca 3 kul dan lain-lainnya. So what will you do? What should you do? Is kita ikut pada sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bacakan kepada kedua cucunya, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, dengan kalimat u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang bermaksud, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat kalian berdua dengan kalimatnya, dengan namanya yang sempurna, dan juga daripada binatang yang buas, dan juga daripada penyakit ain. So itu dalam bahasa Arab, kuma bermaksudnya kalian berdua. Tapi kalau your anak lelaki satu orang, u'idhuka bi kalimatillahi tammah. Tapi kalau anak you perempuan, u'idhuki bi kalimatillahi tammah. Ka dengan ki. Okay. So I think itu nanti InsyaAllah Ustaz Suzairi dia akan letakkan kat bawah sini. Nanti kalau nak letak ke macam mana ke, InsyaAllah ada yang boleh tulis kita sekarang. Akan share dengan semua orang, InsyaAllah. Nanti saya message ya. Message boleh letak kat bawah ke, nanti komen-komen ke. Okay. Kita ada masa lagi tak? Last cerita. Last alamak, actually ada banyak. Masa mungkin kalau ada banyak, kita save untuk next Zoom. Ya. Mana tahu kau sampai kat Singapore ke. Okay, premonition lah Okay. Premonition dalam bahasa Melayu apa? Sekolah rendah. Astaghfirullahalazim. So Ustaz bagi premonition mana Ustaz? Primary dengan ada mission. Apa tu? Kan primary mission. Premonition. Oh, firasat. Kita cakap firasat. Habis dia cakap premonition. Dah tanya Ustaz lah. Firasat tu English premonition. Dah tanya feel dia. lah, feel. Astagfirullahalazim. Masa ya tak nak ini ya. Feel. Okay. Feel bukan English. Firasat. Arabic is elephant. Elephant? Dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab elephant apa? Feel.
Feel elephant? Tak. Filun. Fil. Oh, filun. Is Arabic daripada kata gajah. Gajah. Elephant. Okay. Filun. Okay. Premonition ataupun firasat. Cerita pasal firasat. Silakan. Okay, short one Ya, Itu boleh. tak short jugalah. Ha. Okay, this happened like, I think 3-4 years ago about that lah. I dekat Dubai ni kan, you tanya kan Dubai tak ada ke hantu-hantu. So I dapat all this gangguan, tapi untuk orang kat Singapore. Okay, it's like a reflection tau. Apa yang I dapat, orang tu akan dapat sama. The only difference is that masa. Dia akan dapat, I dapat like a few months earlier. Then after a few months, the person akan dapat the same thing. So tengah, my husband was in the toilet. I tengah nak tidur lah kan. Tengah macam main-main angin. Dia cakap. Suddenly, I kena sleep paralysis lah. Cuma the difference is, I tak tidur tau. I terjaga. Macam kena hempak. Tapi terjaga. Tangan semua tak boleh gerak. Mulut tak boleh cakap apa-apa pun, tak boleh teriak minta tolong, nak baca pun tak boleh. Kalau baca pun macam gitu. So macam okay, I biarkan. Cakap macam mana nak lawan ni, macam mana nak lawan, pasal dah kena gini mesti kena lawan kan. So macam mana nak lawan. So I try lah, dalam hati baca lah ayat kursi ke, a'udzubillah ke, cuba. Tak boleh. Sekali tutup mata. Cakap okay, tutup mata, maybe I can lah baca. Tutup mata pun tak boleh. Buka mata, ada benda kat depan I. Gula-gula tercegak kat depan. Terus dia hilang. Then I was like, okay, cari lah, mana dia hilang ni, pasal takut lah lele dia muncul je kan depan muka kan. Then that time dia tengah dekat at the edge of my bed tau. So tengah cari dia hilang, dia muncul lagi betul-betul dekat tepi at the side of my bed. Dan dia hilang. Lepas tu I somehow dapat lepas lah. Bila from that moment onwards, mana-mana I pergi malam-malam, I akan nampak gula-gula. The same gula-gula. I think it's the same gula-gula lah, pasal Dubai tak ada gula-gula ni semua. So so anyways, dekat lamppost my husband tengah park kereta, nampak dia tengah macam relax macam gini kan. Gula-gula kan macam gini kan, dia macam relax tengah sandar, tengah dia tuncit. Then bila balik Singapore tu, my husband was driving, I dekat sebelah dia, my reflection I duduk sebelah I tengok luar, nampak reflection kan. My reflection I nampak macam I ni gula-gula lah. Dah macam, okay, imagine I pakai tudung dark colours tau. That tudung dark colours dah tak ada. Nampak macam greyish white gitu. Nampak dia tuncit. Itu dekat my reflection sebelah. Which means that yang duduk ni is gula-gula lah kira. Because it's a reflection kan. Then I pergi rumah someone close to me lah. Ada gathering masa tu. So that person cakap, Kak tahu tak? Kita panggil dia X lah. Kak tahu? X yang tu hari, dia buat cerita. X yang tu hari, tengah nak tidur, macam kena hempak tau. Tapi tengah nak tidur, tapi kena hempak. Sekali dah tu X nampak, kat depan, gula-gula lah muncul. It's the same story it's the same thing yang I rasa tau. Sama. Dia cakap gitu. I said, oh, is it? Kata, then kalau dah gitu, pergilah Rokia. Dia cakap. Dia cakap, okay lah. InsyaAllah lah, nantilah nak ikhtiarkan untuk Rokia. But dia kena gangguan lah. After that episode tu, dia memang kena gangguan banyak. And usually apa yang dia kena gangguan tu, I dah rasa dekat Dubai ni I dah dapat macam bau bangkai lah, macam-macam lah, nasi basi, all those normal things kan. Then
Then bila I balik Dubai, kebetulan pula ex kena kerasukan lah. Husband ex ni text I, Kak, ex kerasukan lah, kita tengah tunggu ustaz, what can I do untuk tolong dia, at least bantu dia ke apa, macam mana ni nak buat apa. Dia dah macam panik lah. Then I cakap okay, pegang kat kepala dia, baca ayatul kursi, I said. Then dia kata okay. Tapi all this while si ex ni tak tahu I was communicating with the husband. Pegang kepala dia, baca ayatul kursi, I cakap. Then dia kata okay. Then pegang bahu dia, pegang belakang dia punya I don't know, tulang belakang baca ayatul kursi that side also. Okay, dia cakap, dia buat. So, okay, then hembus pelan-pelan ayatul kursi, hembus pelan-pelan, 3 full ke apa-apa lah. Saya 3 full ayatul kursi ni semua bagus. Hembus pelan-pelan. Okay, dia buat. Lepas tu, the next one, all this while dia text kan. Sekali the next text he gave me, terus macam I nampak Kak aja, I zone out. I cakap dengan my husband, tolong bacakan apa dia nak ni. I dah pegang like that, takut jatuh, takut rebah. Tengok apa dia cakap ni, tengok apa dia cakap. I tanya my husband, I cannot see, I cannot, I macam feel faint. I cakap, lepas kata Astaghfirullahaladzim, dia cakap gitu. Terus dia cakap okay, budak-budak, my kids semualah, buka Quran, baca ayat, baca Al-Baqarah, baca 30, baca pendinding lah semua, apa ni, bahur tu bakar. So I said, what happened, apa dia cakap, you just tell me. Dia cakap, Kak, sekejap lagi kakak akan sakit. Then lepas tu my husband azan the whole house, I think I don't know berapa kali lah, banyak kali lah, 3 kali ke 5 kali ke apa, azan the whole house. Pagar whole house semua pagar. Then after that I was okay. Itu je lah, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Wow. Kan? But Interesting. things like that are normal to me lah. Yeah. Kind of normal to me. Your so-called that's one of your close friend yang lama kan dengan you? Dia kenal lama. Someone close lah. Yeah. Ya, dah kenal lama kan? Yes, correct. Ya. Dia tak mungkin sekejap. Dia lama. So apa yang dia rasa, dia akan rasa juga. So it's always macam not normal close tau. It's like mostly very close. Dah macam siblings already. So normally seperti itu lah dia akan rasa. Tapi jangan risau, jangan takut. Semua nak macam mana pun orang sihir ke, gangguan ke apa, selagi kita orang yang beriman, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan, you kena yakin yang Allah akan lindung. Dia punya keyakinan tu have to be 100%. Have to be 100%. Jangan risau, jangan takut. Apa amalan-amalan yang you biasa buat, baca Al-Baqarah, kemudian selalu spray rumah, kemudian selalu mandi dengan air ruqyah, always have to be istiqamah. Terus menerus, continuously. Sampai bila-bila? Ya, tak ada masalah pun. Dengan ajwa, lagilah kat Dubai mungkin senang untuk dapatkan kurma kan? Senang, Alhamdulillah senang. Tamar ajwa. Dan selalu makan ajwa. Dia tak semestinya macam daripada Madinah ke mana ke? Dia macam tak kisah. sini. Dia ajwa, dia sebetulnya banyak grades. True. Which the highest one will be aliyah. The highest grade. Dia tak semestinya the highest grade. Any ajwa can. Tapi maksud sini adalah kenapa Nabi SAW suruh kita makan ajwa, kurma. Sebab kurma adalah suatu makanan ataupun dipanggil sebagai suatu buah-buahan yang sihat, yang menyihatkan badan. Menunjukkan bahawasanya kalau seseorang tu makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi, berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang makan 7 kurma ajwa setiap pagi, maka dia tidak akan terkena daripada keracunan dan juga daripada gangguan sihir. Tapi kalau orang tu makan 7 kurma ajwa, tapi setelah itu makan junk food lah, apalah ni semua, will be the same. Sebab apa? Dia punya main source is untuk
sihatkan badan dan juga bahagian perut. Tempat perut adalah tempat bahagian mana yang mereka selalu duduk. Jadi ketika dalam keadaan ruqyah, di antara poin-poin yang sangat penting sekali adalah bahagian tengkuk, bahagian bahu dan juga bahagian belakang. Exactly satu baris dengan kita punya perut. Kalau you pegang situ, orang itu pun akan sakit rasa. Seperti itu. So bahu, you say apa? Leher, Tengkuk. belakang leher is it? Tengkuk, Ya, okay. tengkuk. Bahu. So tengkuk tu ada ada lekuk dia kan. Kalau kita bawa naik ke atas kan ada dia punya lekuk-lekuk dia kan. Dekat situ. Okay. Kemudian kedua bahu. Dan kat bahagian situ. Dekat dengan tailbone tu naik atas sikit. Okay. Kalau bahagian yang belakang tu lebih lumbar lah. The L4 or L5. Okay, nak kena belajar balik biologi. Ingat je lah. Tengkuk shoulder, antebone. Tengkuk shoulder, antebone. Tengkuk shoulder, antebone. Tengkuk shoulder, antebone. Okay. Best juga Bisa tengok Idea. Okay, terima kasih Puan Ann kerana sudi bersama kami. Okay, jumpa lagi. Kalau ada banyak cerita tu mungkin kita akan jemput lagi lah untuk siapa nak Puan Ann lagi buat Zoom ke apa gini, mungkin kita akan jemput di masa-masa session akan datang InsyaAllah. Okay, terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okey Ustaz, macam ini itu dia. Okey, diharapkan semua terhibur dengan cerita daripada Puan Ann dan Ustaz. Sebelum kita undurkan dia, terima kasih sekali lagi buat sponsor kita Sukma Rasa, Kuih Keria dan juga Pelepak Pisang. Dan yang a big thank you to Prism Plus kerana adakan Prism ni, TV ni untuk kita senang buat Zoom dengan orang-orang kita semua. Orang kita lah, orang luar negeri. Besar, clear. Yes. Okay. Sepanjang bulan September kita akan adakan Zoom. So, kita jumpa minggu hadapan. Saya akan end dengan tagline saya. Ustaz dengan end dengan tagline Ustaz. Apa yang? Kita tak plan ni. Sorry. Injection. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ingat. You punya tagline apa? You punya puaka tak kenal usia. Oh. Tengkuk shoulder. Okay, apa-apa pun jangan takut pada mereka tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bye. Bye-bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.